inspirasi, inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Korban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan call room dan pengagihan pula menggunakan call truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban Bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua kerana terus setia bersama dengan Lut dan Pian untuk dalam Warna Pagi kita pada hari ini. Yang mana anda boleh dengarkan di radio dan juga boleh tonton perkongsian episod pertama, episod Potong Ghaibin, Lambayan Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Nak naikkan semangat kita semua ni untuk rasa feel dalam bulan-bulan haji ni dan musim haji yang insya-Allah kita nak belajar ilmu yang dikongsikan oleh para tetamu, para asatizah dan para ilmuwan kita insya-Allah. Betul. Yang mana tajuk kita pada hari ini pensyariatan ibadat haji dan tetamu kita telah pun bersedia di studio. Kami lalukan kehadiran Yang Mulia Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah yang merupakan pengurus besar Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat kita. Sihat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Sudi. Sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan juga seorang tetamu kita yang juga bergandingan hari ini untuk tajuk kita pensyariatan ibadat haji. Siapa tak kenal suara yang dirinui juga ni untuk membimbing para jemaah haji yang berbahagia, Ustazah Dr. Anisah Abdul Ghani, pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKI. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah kita sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi datang secara fizikal ke konti ni. Dan Alhamdulillah, dan kita pun harapkan sahabat-sahabat sekalian, anda selain daripada anda mendengar di radio, anda juga boleh tonton juga di Facebook kita. Mungkin ada sedikit macam masalah teknikal sikit dekat Facebook kita, tapi kita akan cuba bawakan juga program ini di Facebook kita dan anda boleh tonton bersama ya. Okey, untuk permulaan ini mungkin kita tanya pada Ustaz Tengku lah berkenaan dengan ibadat haji yang kita semua tahulah ada hikmah dan pengajaran sebenarnya untuk mendidik ummah kan, supaya menjadi umat yang bertakwa dan umat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Falsafah ibadat haji tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Jadi yang saya hormati Pian dan juga Lord, saya rasa untuk kita rasa feeling untuk kita kan, kita talbiyah sekali kan, cantik sikit kan. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Jadi ini adalah merupakan satu ibadat haji ini, satu perkara yang amat penting kan, amat penting kerana sebagaimana yang kita tahu banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah mensyariatkan wa atimul hajja wal umrah
ataupun walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu adalah merupakan ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya haji ini adalah perkara yang sangat ataupun kita kata fardu haji lah bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Di mana haji ni kalau kita tengok dari segi persyariatan dia memang tidak napi dah. Untuk haji dan umrah bagi mereka yang mampu, yang diwajibkan ke atas mereka hanya sekali saja dalam seumur hidup. Kalau kita tengok lagi dari segi perukunan haji itu sendiri, haji ni kedudukan dia di akhir sekali. Kalau kita tengok 5, pertama sekali kalau kita lihat dari segi penyaksian kita, syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua solat, kemudian yang ketiga iaitu berkaitan dengan puasa, zakat dan haji. Haji itu kalau tengok dari Imam Nawawi, dia kata persyaratan yang terakhir. Di situ pun ada hikmat dia kenapa yang terakhir diletakkan itu. Kalau kita tengok dalam istilah-istilah dalam buku fiqh, dia kata haji itu merangkumi 2 lah, ataupun persyaratan berkaitan dengan badaniyah dan juga maliyah, kan? Maksudnya kalau syahadah itu sudah sempurna, puasa tu sembahyang sempurna, puasa pula sempurna, zakat sempurna, baru pergi haji. Kalau kita kata amalan lain itu sempurna, di akhir dengan haji itu memberi penghayatan yang sangat ataupun memberi kesan dalam jiwa manusia dalam ibadah haji. Sebab itulah dari sini digalakkan bagi mereka kalau boleh fikir dulu. Kadang-kadang orang tu puasa pun tak cukup tapi haji nak pergi. Jadi dia langgar queue tu kan. Jadi sebab itulah apabila balik tu kesan daripada haji itu tak nampak sangat kan. Jadi kalau orang nampak ni kesan daripada haji ni, dia tengok Imam Sudais baca dalam bulan puasa tu pun dia menangis kan. Biasanya ada pertalian dia dengan Baitullahil Haram. Berartinya ada kita kata ada ruh haji dia tu sendiri kan. Di mana apabila dia balik pula dia tu boleh menjadi murabbi, menjadi penghayatan. Jadi haji dia tu sepanjang hayat dia. Berartinya dia haji itu sendiri membina peradaban manusia ke arah kebaikan. Kalau kena dengan syarat dia lah kan. Dia pergi zakat pun sudah keluar. Kadang-kadang zakat tak keluar lagi nak pergi haji kan. Jadi disebabkan oleh kawan-kawan semua pergi haji, dia banyak duit tak pergi haji. Jadi dari segi nawaitu tu pun dah sudah goyang dah. Jadi sebab itulah sebelum kita berangkat untuk menunaikan fardu haji ni, kita cuba tengok diri kita. Tengok diri kita, kalau boleh kita merenungkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perjalanan kita ini perjalanan yang dikatakan perjalanan tarbiyah ataupun rihlah ruhaniyah kan, yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Apabila kita sampai di sana pun liyashhadu manafi'alahum tu kan, kita penyaksian kita dan kita berfikir ini adalah persyaratan Allah SWT pada kita, apakah rasional ataupun apakah di sebalik wukuf untuk diri kita kan. Semasa bermalam di Muzdalifah bermalam tadi, apa dia punya hikmat untuk mendidik diri kita sendiri. Bila bergerak pula ke Mina, kemudian melontar pula di situ kan. Jadi lontaran di situ tu, apa di sebalik lontaran itu yang mendidik jiwa kita sebenarnya. Bukan setakat ambil batu lontar-lontar macam tu kan. Habis balik kan. Lontaran itu kita tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan, semasa dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk melakukan pengorbanan. Pengorbanan tu kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu menyembelih anak.
ini satu bukan ala-alam pengorbanan ni kan. Kita nak sembelih kambing pun susah kan. Gigil tangan. Ni itu menunjukkan bahawasanya pengorbanan para anbiya ni sampai ke situ. Jadi di situlah mana haji tadi untuk membentukkan jiwa kita, untuk membentukkan kalau kita tengok dari segi rukun haji tadi, rukun Islam tadi, kalau kita sempurna dari sikap yang pertama tu, syahadah kita tu, kan, apa maksud syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sendiri, kan? Kita pun sudah membahas dalam muzakarah haji, maksudnya kita pergi haji ni kita kena bawa keyakinan la ilaha illallah itu, kita buang syirik. Buang syirik, buang saka, buang susu, buang santan. Amalan itu yang boleh merosakkan kita. Sebenarnya amalan itu bukan merosakkan haji, merosakkan kehidupan dia. Kehidupan seorang Islam bukan kehidupan dunia, kehidupan akhirat pun dia akan rugi. Sebab apa? Sebab berlakunya syirik dalam perbuatan mereka. Kemudian kita pergi sana mengikut jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan, khuzu anni manasikakum. Maksudnya Nabi itu sudah ajar kepada kita bagaimana persyaratan haji ini untuk kita lakukan. Bukan kita guna fikiran kita, bukan kita guna pendapat kita, terbaliknya kita gunakan dua kaedah yang penting, iaitu Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang kita buat, sama ada tawaf ke, sa'i ke, melontar ke, di situ mesti ada hala tuju ataupun garis panduan kita berdasarkan kepada berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis tadi. Jadi kita di tabung haji ni maksudnya kita ada muzakarah dan sebagainya. Jadi nak ambil apa-apa, menyelesaikan masalah apa yang timbul berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis lah. Kalau kita mengikut di sunnah wal jamaah lah. Untuk. Jadi soalan pertama yang ditanyakan tadi adalah saya nak meyakinkan kepada mereka yang layak pergi haji pada tahun ini, kalau bolehnya perlu bertawakal kepada Allah. Kalau boleh persiapan dia daripada sekarang, dah tahu, dah terpilih kan. Sebab haji ni bukan nak pergi melancong, nak tengok Kaabah apa, sebab dia ada hubung kaitnya dengan peribadatan, pertabiahan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita sempurna, balasan dia syurga, kan? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Balasannya adalah syurga. Oleh itu kita kena lihat diri kita sendiri, dari segi syahadah kita sempurna, dari segi solat kita sempurna, dari segi puasa kita sempurna, dari segi zakat kita sudah selesai. Jadi insya-Allah apabila kita berangkat haji kita akan menterbiah, kita akan memberi pendidikan kita untuk balasan kita di syurga nanti. Amin. InsyaAllah itu dari sudut bagaimana haji itu melengkapkan rukun Islam, melengkapkan kehidupan, insyaAllah sepatutnya juga menyempurna cantikkan rukun-rukun lain dalam kehidupan kita. Dan tadi pun Ustaz Tengku bila bertalbiyah tadi tu, dah menggamit rasa rindu nak ke tanah suci, sama ada khususnya lah kan Ustaz Doktor yang dapat menunaikan ataupun dipanggil untuk jadi Duyufur Rahman tahun ini. Dan salah satu wajib haji ialah istita'ah atau kemampuan. Okey. Boleh tak Ustaz terangkan maksudlah istita'ah ni dalam ibadah haji supaya kita semua faham? Okey. Terima kasih Fian dan Luke. InsyaAllah bila kita nak bincang tentang istita'ah ini, kita kena lihat dia dalil yang menunjukkan istita'ah ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97 kan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah ayat yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mewajibkan ke atas manusia mengerjakan haji di Baitullah bagi mereka yang mampu. Man istata'a sabila, mampu sampai. Itu kan. Jadi kalimah man istata'a sabila ini, bila kita nak menerangkan atau nak mengambil apa maksud sebenarnya, jadi kita tengok ahli tafsir melihat
Makna manistata sabila ni berdasarkan hadis-hadis yang terbanyak sekali ialah zat warahilah. Maknanya bekalan dan kenderaan. Kalau kita tengok ya, dalam hadis kalau tanya masabil, jadi Rasulullah kata zat warahilah, bekal dan kenderaan. Dan riwayat ini kita tengok banyaklah seperti riwayat yang Ibn Abbas dan juga Umar Al-Khattab yang menyatakan man istata ilai sabila ni ialah zat warahilah. Di samping itu, di samping maksud man istata sabila itu bekalan dan kenderaan, ada juga Ibn Abbas mentafsirkan ialah yasihu badanil abdi, sihat tubuh badan. Di samping ada bekalan, kenderaan, badan tu mesti sihat. Ada mentafsirkan juga yang mesti badan tu sihat. Itu. Dan yang ketiga, ada juga yang mentafsirkan ialah sebagaimana At-Tabari dia kata man istata asabila ini maksudnya tokoh lil usul ilahi, mampu sampai ke Baitullah. Mampu sampai itu dengan cara yang selamat. Cara yang selamat, tidak ada bahaya kepada nyawa, kesihatan apakah, makna mampu sampai untuk kita mengerjakan haji itu. Jadi gabung jalin daripada maksud-maksud ini, kita simpulkan maksud istita'ah ini kepada dalam 4K. Kita istilahkan dalam 4K. 4K inilah macam kita kata sekarang ni, wakil sekarang ni, untuk memudahkan kita faham tentang istita'ah ni, supaya jemaah haji semua faham apakah dia tu termasuk dalam golongan istita'ah ataupun tidak. Jadi kita simpulkan dalam 4K lah, iaitu keuangan, kota, kesihatan dan keselamatan. Mesti ada 4K ni. Kalau ada 4K ni, makna istita'ah lah kita untuk kita menunaikan haji kan. Jadi pertama kita tengok dulu keuangan. Keuangan. Macam mana dia katakan istita'ah keuangan? Kita kena faham. Kita nak pergi ke Mekah ni, mesti yang pertama ni istita'ah keuangan tu. Jadi maksudkan dengan istita'ah keuangan ini ialah mempunyai perbelanjaan sebenar semasa mengerjakan haji. Perbelanjaan sebenar. Sekarang ni kalau kita tengok tabung haji telah lebih kurang 25,000 untuk jangka masa itu kan, maknanya 25,000 lebih kurang, itulah perbelanjaan sebenar untuk tahun ini kita katakanlah. Perbelanjaan sebenar ini termasuklah bayaran tiket pergi balik kan, nak pergi ni bukan naik unta lagi dah. Bukan naik unta kita ni kan, kita sekarang ni dalam kitab fiqh memang bincangkan rahilah tu naik unta sendiri apa kan, tapi kita sekarang ni mesti ada tiket kapal terbang. Mana kita kena ada bayaran untuk tiket pergi balik dan juga bayaran hotel dan makan minum semasa di Tanah Suci. Kita nak menginap, kita tak duduk di bawah kemah. Kita duduk di hotel. Mesti nak bayar hotel. Itu pun termasuk juga termasuk juga kos bayaran sebenar itu. Bayaran sebenar itu maknanya termasuklah kos hotel, makan minum di hotel. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, yang semasa perbelanjaan kita di Mekah, kita juga mesti ada perbelanjaan dan keperluan orang yang di bawah tanggungan kita di tanah air. Kat rumah lah. Kita tinggal, kita ada anak isteri. Jadi kalau kita cukup perbelanjaan untuk pergi ke Mekah, tetapi tak cukup duit untuk nak belanja anak isteri kat rumah di bawah tanggungan kita, maknanya kita tidak istita'ah lagi. Itu yang kita kena faham. Kadang-kadang kita tak faham ya. Yang dikatakan istita'ah yang mewajibkan kita kerja haji ialah kita ada perbelanjaan yang sebenar semasa di Mekah dan juga perbelanjaan keluarga yang tanggungan kita di tanah air ini. Itu dari segi keuangan ya. Jadi yang kedua kita tengok istita'ah di segi kota. Okey, kota ni Ustazah boleh tak kita sambung selepas ni. Simpan sekejap okey. Tapi jangan tanya dapat ke tidak kota tu, sebab hari ni kita belajar ilmu tentang kota juga termasuk dalam istita'ah ataupun kemampuan kita untuk menunaikan haji. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana, anda semua kena terus stay bersama kami di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا
حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Johor Bahru 106.2 FM. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya, Alhamdulillah kembali bersama kami untuk Lambayan Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Episod pertama hari ini, pensyariatan ibadat haji bersama Ustaz Yang Mulia Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah dan juga Ustazah Dr. Anissa yang tadi dah cerita tentang 1K. Keuangan kita sambung lagi. 3 lagi tak habis. Ke tadi tak habis lagi tu. Ke macam mana? Silakan. Okey, insya-Allah yang kedua istita'ah kota kan. Jadi kalau kita tengok zaman Rasulullah mana ada kota. Siapa yang mampu ada kenderaan untuk boleh pergi kan. Zaman Rasulullah, zaman sahabat tak ada kota lah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni perlunya ada kota. Ini kerana mengikut perkembangan semasa kan. Jadi kerajaan Saudi sebab dia nak menentukan kota ni sebab jumlah umat Islam ni ramai dan jadi dia mesti kena tentukan kota. Jadi kerajaan Saudi telah menetapkan kota pada kadar 0.1 daripada jumlah penduduk negara-negara Islam OIC. Jadi 0.1% daripada jumlah penduduk kan. Jadi kalau Malaysia ni termasuk negara-negara Islam di bawah OIC. Kalau kita tengok ialah lebih kurang 31,600. Kalau itu kota untuk Malaysia lah. 0.1% tadi itulah kan. Jadi ketetapan ini sebenarnya telah dibuat dalam mesyuarat OIC pada tahun 1988 lagi di Amman Jordan, menetapkan 0.1 kota untuk jumlah setiap negara Islam ini. Mesti atap 0.1 jumlah daripada jumlah penduduk dia. Jadi kota ini, penentuan kota ini sebenarnya bertepatan dengan kaedah fiqhiyah. Walaupun kita kata dalam hadis tak ada menerangkan tentang had bilangan setiap negara itu berapa orang kota untuk pergi ke Mekah, tetapi dia adalah bertepatan dengan kaedah fiqhiyah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maknanya tasarruf pengurusan imam ulul amri kepada rakyat ini adalah bergantung pada kemaslahatan. Dia kena melihat kepada kemaslahatan jamaah haji itu sendiri nak pergi ke Mekah. Kalau tak ada kota boleh bawah. Kan? Semua boleh pergi, tak ada macam mana nak mengurus. Nak mengurus manusia untuk menunaikan haji. Jadi sebab itulah dia ada hak. Kerajaan Saudi yang mengurus tentang kerja-kerja haji ini, dia ada hak menentukan kota hadis berdasar pada kaedah ini kan. Kalau tak ada hak, berartinya dari segi nak tawah tak sempurna, sa'i tak sempurna. Kalau ramai buat apa punya tu kan. Jadi untuk menyempurnakan ibadat itu sendiri. Jadi arti tujuan kota ini sangat penting lah sebab memelihara keselamatan yang paling
keselamatan jamaah haji supaya bilangan dia tu bersesuaian dengan kawasan ya. Kawasan keluasan, kawasan masyair tu, Arafahnya, Minanya, bersesuaian dengan bilangan jamaah haji. Itu yang paling penting. Jadi jangan ada kata, nak kata kota pula kan. Zaman Rasulullah tak ada kota pun, siapa yang mampu pergi je kan. Tetapi kita kena lihat wakil sekarang, realiti sekarang ini perlu kepada kota untuk mengurus manusia supaya dia sentiasa berada dalam keselamatan. Dan keselamatan semasa mengerjakan haji. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, istita'ah yang ketiga kesihatan. Kesihatan, kita tengok kebanyakan rukun haji, wajib haji ni dia berkait dengan fizikal, badaniah. Buat kerja haji ni badaniah, perlu kepada fizikal yang sihat. Sihat jadi. Kemampuan tahap kesihatan yang sempurna semasa mengerjakan haji amat penting. Amat penting. Ini. Jadi ulama fiqh telah bincang dalam kitab fiqh. Kalau kita buka kitab fiqh, ulama fiqh dah buat kategori tidak mampu menulis, tidak mampu mengerjakan haji. Ulama fiqh dah tulis dah. Dalam kitab dia kalau kita baca, ada penyakit-penyakit yang memang kira tak termasuk dalam istita'ah untuk mengerjakan haji kerana kesihatan. Seperti dia kata sakit kronik. Sakit kronik kan, sakit kronik ini azamil bahasa Arabnya, azamil, sakit kronik. Dan tidak mampu berjalan, al-muq'ad, tak mampu berjalan dah, lumpuh, al-mafluj, lumpuh, tak boleh pergi, tak mampu kan. Begitu juga orang tua yang tidak dapat menguruskan diri untuk menunaikan haji. Dah tua, tak mampu nak duduk di hotel, nak mengurus diri dia, nak pergi tawaf, nak pergi apa, tak mampu dah. Itu pun termasuk dalam yang kategori yang tak mampu kesihatan lah. Begitu juga ialah penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi bila kata penyakit tak ada harapan sembuh, maka pihak doktor Kementerian Kesihatan dia senaraikanlah apa penyakit yang nisbah pada kita Malaysia ni, apa penyakit-penyakit yang memang tidak termasuk dalam istita'ah. Dan begitu juga terlalu obes. Nak duduk atas kenderaan tak mampu nak pergi tawaf atas kursi. Roda tu pun rosak kursi, tak mampu nak rosak kursi, termengah-mengah dia tak wajib, tak istita'ah kan. Begitu juga nyanyak demensia, orang nyanyak kan. Jadi banyak kita tengok senarai yang tak mampu. Jadi mereka ini kalau dia memang tak mampu, ada jalan keluarnya. Dia boleh buat badal haji. Orang yang ada kesihatan yang tidak mampu, dia boleh buat badal haji. Begitu juga macam matilah. Kalau mati pun boleh buat badal haji. Jadi orang yang kesihatan dia tidak sampai kepada tahap kesihatan yang istita'ah, maka dia boleh buat badal haji. Tak ada masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini nak tambah kesihatan tadi, Ustazah, yang berkaitan doktor. Kemampuan kesihatan tu, kalau dalam tahun sekarang ni lah, ni, artinya kita terletak kepada mereka yang berautoriti lah. Orang yang berautoriti ialah doktor pakar, doktor. Jadi doktor tu kata tak boleh pergi disebabkan masalah tadi, maka tak boleh pergilah disebabkan ada keputusan dia kan. Jadi kita reda lah, terpaksa kena menerima lah keadaan tersebut. Jadi mana tak wajib lah. Dia ada. Kota ada dalam panggilan. Tapi kesihatan pula menghalang dan doktor dah mengesahkan. Makna tak wajib bagi dia. Jadi kita tak risau. Kena terima lah. Menerima kita tak wajib haji lagi. Dan kita boleh badal. Kita mampu keuangan, kita badal orang lain tolong lakukan haji kita kan. Itu kita nampak Islam cantiknya. Untuk membuatkan kita rasa reda tu, kita boleh badal orang lain tolong buat kerja haji. Cuma kena berlapang dada. Berlapang dada. Hikmah dia tu nanti Ustaz Tengku kena jelaskan pada kita. Satu lagi keselamatan. Jadi keselamatan ini kalau kita tengok dalam kitab fiqh dulu pun dia tak tertulis nak pergi haji ni mesti selamat nyawa, harta, selamat dalam perjalanan. Kita tengok ulama-ulama dulu dah tulis dah. Jadi maksud dengan keselamatan ini selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Pastikan keselamatan jemaah haji ya. Dan juga selamat dalam tempat penginapan di hotel, khemah-khemah masyair mesti selamat. Macam mana nak duduk ukuran tu kan. Begitu juga selamat nyawa dan jangkitan penyakit. Macam kita kata kenapa kita tak pergi 2 tahun lepas kan, kerana jangkitan penyakit. Jadi kita tak pernah pergi sebab bimbang takut berjangkit kepada jemaah haji. Itu penting, keselamatan nyawa dan kejangkitan penyakit. Selamat daripada kemudaratan
bersesak-sesak semasa melakukan kerja haji. Jadi kalau kita tak ada kota, semua orang pergi bersesak-sesak nak tawaf, bersesak-sesak nak melontar. Jadi pentingnya keselamatan ini untuk menjaga nyawa dan keselamatan jemaah haji lah, supaya tidak berlaku kita kata kematian yang terlalu ramai disebabkan kesesakan ini kan. Itu yang kata keselamatannya. Nanti kita sambung lebih lanjut tentang istitaah 4K yang Ustazah Doktor kongsikan sebentar tadi. Mungkin kalau kita nak sebutkan tadi Ustaz Tengku tentang hikmah di sebalik kemampuan ini perlu kita lepaslah, kita kena ada, barulah insya-Allah kita wajib tunaikan haji tersebut. Apa hikmah sebenarnya di sebalik ditetapkan kuotanya, kesihatan, keselamatan, kewangan semua tu, Ustaz? Okey, terima kasih Pian dan juga Lot. Berkaitan dengan hikmat di sebalik yang ditentukan tadi kan, dalam ibadat haji ni, misalnya kita kata kota, kesihatan, kemudian keselamatan, semua itu Islam ni nak menjaga diri kita. Misalnya kalau nak pergi dalam waktu perang, mana boleh, Islam ni jaga nafsu tu lebih penting juga. Bukan kita kata dah tahu dah benda tu mudaratkan dia, kita masuk lagi buat apa kan. Begitu juga dengan masalah kita kata dari segi keamanan tadi kan, dalam keadaan peperangan dia tak bagi. Misalnya kalau sekarang ni kita kata dalam kesihatan, wabak misalnya, tapi alhamdulillah di situ pun ada pengajaran juga. 2 tahun je negara kita tak pergi, tapi syariat tu ada. Maksudnya ada orang buat haji sana, tapi dalam bilangan yang kecil. Pentingnya kesihatan haji ni tak akan berhenti sampai kiamat. Cuma kita saja yang tak boleh pergi. Di situ pun ada hikmah juga. Nak mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi benda tersebut dalam keadaan kita kata musim wabak kan. Begitu juga kalau kita tengok dari segi kota itu sendiri pun, sebagaimana Ustazah ada cerita tadi, berkaitan dengan hikmah dia, kita kata sepatutnya kita kata ruang tawaf itu bolehlah kita kata muat 10,000, kita masuk sampai 50,000. Apa akan terjadi? Mungkin mati, mungkin nak tawaf, risiko. Jadi pengawalan itu kena ada, dan insya-Allah itu pun mengikut apa yang diputuskan dalam buku-buku kitab-kitab fiqh sebagaimana yang Doktor cerita tadi lah kan. Jadi kita kena berlapang dada dan sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Mungkin suatu hari misalnya kita kata kita tahun ni sakit, mungkin tahun depan sihat, kalau dapat boleh buat raya, kita pergi lagi kan, tak ada masalah benda tu. Cuma kalau dia dah pergi tu tak payahlah pergi lagi, bagi orang bagi cas lah orang lain, bagi cas orang lain pula takut terambil kuota orang pula. Jadi kita kalau nak pergi umrah lah ya. Kita tak nak sebut lah, tapi perkataan tamak tu ada jugalah kan, kita bagi pelang-pelang bagi pada orang yang tak pernah. Betul. Kalau nak dapat pahala ya, duit pergi haji saja bagi sedekah pada orang miskin, buat madrasah ke orang miskin, itu lebih infak lagi daripada dia pergi haji. Sebab haji itu adalah sekali saja dalam seumur hidup dia kan. Jadi kalau kita kata kadang saya nak pergi pula yang kedua ni sebab rasa tak sempurna. Kalau main rasa itu semua tak sempurna. Risau. Fikir balik banyak, kurang je. Sebab tu itu kita kata dari segi kita nak berangkat kan. Cuma saya nak fokus sikit, kalau kita dah dapat pergi, alhamdulillah yang Doktor pilih kan. Jadi apabila sampai di sana, kalau kita tengok kepada persoalan dia pada Pian sebut tadi, kita cuba menghayati juga apa di sebalik persyaratan wukuf di Arafah. Cantik. Kita wukuf di Arafah dengan keadaan kain ihram yang putih. Sunat warna putih sama ada lelaki ataupun perempuan, semua putih. Itu nak menggambarkan kepada kita tak bawa apa-apa pun. Apabila kita masuk dalam alam kubur, itu yang kita bawa. Tak bawa rumah, tak bawa kereta, tapi bawa amalan gitu kan. Semua sama putih, nak menggambarkan mahsyar kecil di akhirat tu. Jadi di situ tu kalau orang berfikir, dia tengok suasana dia mengalir air mata. Kan, nak menggambarkan macam mana aku di sana. Jadi kalau orang tu biasa buat dosa, kalau dia tengok itu akan datang insaf. Balik ni mesti aku tak boleh dah macam ni, mesti kena tingkat lagi keimanan, ketakwaan aku tu sampai aku mati. Yang sudah tu sudah lah kan. Jadi yang depan, jadi
gambaran inilah Islam nak ajar kepada kita bagaimana kita nak menghayati kehidupan sesudah mati, iaitu kehidupan di akhirat yang hidup khalidina fiha abada tadi kan. Menggambarkan kita dengan pakaian itulah boleh mencetuskan kepada kita. Pakaian mahal-mahal tak bawa, apa tak bawa kan, tak ada lah. Kita pun hidup sekarang ni pun tak ada orang kata kalau saya meninggal kamu ke bumi lah saya dengan kereta-kereta saya, tak ada kan. Itu semua kena tinggal. Itu kita kata satulah di Arafah kan. Misalnya di Muzdalifah. Di bermalam di Muzdalifah ni kalau kita tengok dalam konteks Islam, semua kalau bab-bab yang berkaitan dengan dekat kita dengan Allah adalah malam kan. Malam lalu qada, malam Jumaat, malam raya kan, malam bermalam di Muzdalifah kan. Malam tu maksudnya dekat. Kalau di Arafah tu siang. Nak menggambarkan bahawa maksudnya dalam masa siang dan malam kita boleh bertaubat. Tak ada masalah bagi Allah SWT. Begitu juga masa Muzdalifah. Muzdalifah itu satu tempat, 1 juta kita duduk bermalam itu tak ada apa kemah, kadang-kadang tak ada lapik ke batu je kat situ, bentang macam mana pian dah pergi haji kan, dia dapat gambar macam mana keadaan sebenar dia tu kan. Orang pergi umrah pun dia bawa lawatan ke Muzdalifah, tengok kawasan. Pada malam tu pun kita tengok macam mana gambaran hati kita tu, tarbiyahnya hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita masa tu kita tunduk, kita rasa Allah, kita ni manusia yang hina jina, tak ada apa-apa pun. Tapi yang paling kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Begitu juga semasa ada masa tawaf contohnya. Kita cuba ambil pengajaran daripada situ. Okey, pengajaran tawaf macam lagi ya Ustaz. Ya. Kita berehat sekali lagi. Tapi bila Ustaz terangkan tu, saya tak pernah pergi. Tapi saya boleh bayangkan macam mana. Cuma itulah nanti boleh Ustaz terangkan lebih lanjutlah tentang perkara ini. Sampai itu kita bayang-bayangkan, kita jentik kerinduan kita lah daripada ke tanah suci dan doakan insya-Allah moga-moga dapat menjadi tetamu Allah nanti. Kita berehat kejap, terus dengarkan Lambayan Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji di Radio IKIM. Inspirasi Info Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali lagi bersama Luk dan Pian untuk episod pertama Lambayan Kaabah pada hari ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji, yang mana tajuk kita pada hari ini adalah pensyariatan ibadah haji. Terima kasih tetamu kita yang masih setia bersama dengan kami di studio lah. Ustaz Tengku dan Ustazah Dr. Anissa yang tadi seronok cerita hikmah-hikmat di sebalik pensyariatan ibadah haji. Tadi Ustaz Tengku nak sambung tentang kalau tawaf pula, apa hikmah di sebaliknya tu Ustaz. Okey, saya tambah sikit lah. Itu berkaitan dengan tawaf ni. Tawaf ini
kalau kita tengok dari segi persyaratan hikmah dia lah kan. Di antara 8 syarat sah tawaf itu, kalau salah satunya iaitu tawaf mesti 7 pusingan kan. Tak 5, tidak 4, itu biasalah kan, mesti 7. Jadi kalau kita tengok dalam pentafsiran falsafah tu yang kata kenapa tidak 8, tidak 7 lah. Itu nak menggambarkan kepada kita kebanyakan kejadian Allah SWT ni 7 kan. 7 hari seminggu, 7 lapis langit, 7 lapis bumi kan. Berartinya apabila kita tawaf itu nak menggambarkan bahawasanya kita ini adalah sebahagian daripada makhluk Allah SWT. Kamu nak megah macam mana pun kau ingat kau makhluk Allah Ta'ala kan. Kamu tak boleh lawan Allah SWT. Kamu kena ikut perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kamu sembahyang, kena sembahyang. Tak boleh nak takwil lah kan. Kalau puasa, kena puasa. Walaupun kata kenapa lah jadi makanan, kamu dah nak suruh kita berlapar pula kan, macam-macam orang kata sekarang kan. Bersoal. Itu adalah perintah Allah Ta'ala untuk mematuhkan, untuk mengetahui ketaatan kita kepada Allah. Nak menggambarkan kita kepada Allah, nak menggambarkan makhluk kita. Kita ni adalah sama, yang membezakan kita hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum kan, selalu kita dengar. Jadi manusia ni untuk dapat tinggi kepada Allah darjatnya, dia mesti kena ada takwa, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sedar ke tak sedar ke, kamu berakal, kamu mesti patuh. Mesti kena ikut Al-Quran 24 jam, hadis 24 jam. Kalau ada hadis, ada Al-Quran, jangan kita takwil, jangan kita ikut saja. Jangan kita engkau. Jadi apabila kita faham tentang konsep ini, jiwa kita itu dia akan sentiasa lembut. Apabila terima arahan daripada Allah Ta'ala untuk buat perintah macam ni, kita dengar reda. Tidak ada apa-apa dah. Sebab ini adalah perintah daripada yang menjadikan kita. Jadi kalau nak cerita banyak lagi lah. Kenapa kena suci, kenapa kena apa, kena beritibak, kenapa tak izat. Jadi kita kena belajar lagi lah dan nampak haji ni. Jadi hikmah dia tu di sebalik tawaf, satu lagi saya nak ceritakan. Salah satunya kita nak perbanyakkan zikir, hidup kita dengan tawaduk kan, hidup kita dengan doa. Setiap pusingan tu disuruh kita doa, setiap pusingan disuruh kita zikir. Bukan sahaja masa tawaf itu zikir, doa. Artinya dalam kehidupan kita 24 jam sentiasa zikir, sentiasa mengingatkan Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala ingat. Jadi di situlah Allah Taala akan bagi kelebihan kepada kita untuk akhirat nanti. Sebab tu kalau lebih-lebih lagi di Mekah itu, setiap perbuatan kita, setiap riyal yang kita belanja, setiap kalimah yang kita keluar akan digandakan 100,000 kali ganda. Allah Ta'ala nak muliakan tanah Mekah dengan orang yang beribadat. Berarti masa kita duduk di tanah suci, semasa kita melaksanakan ibadat haji ke ibadat umrah, jangan kita buang masa. Di situlah untuk kita baca Quran, untuk kita berzikir, untuk kita i'tikaf di masjid. Ni kita ni banyak shopping, nak beli kapet lah, beli apa lah kan. Banyak benda-benda tu kat kita pun ada banyak lagi kan. Jadi tujuan kita pergi situ je untuk beribadat kepada Allah SWT. Tumpuan fokus tu penting ya. Ustaz Tengku. Kalau tawaf tak tumpu, tak bagi tumpuan, tak fokus, silap dia pula. Tadi 7 ke? Buat 6. Tahu-tahu buat 10 dah rupanya kan. Sebab fokus. Sebab itu 6-7 tu sebenarnya Islam nak mengajar kepada kita, kita jangan ada sifat waswah. Kan kita kena ada yakin. Kalau waswah ada, semua tak jadi. Kan? Lebih-lebih lagi dalam ibadat. Jadi tawaf itu sendiri nak ajar kita yakin. Kamu kena yakin yang tawaf kamu itu 7 pusingan. Kan? Tak tanya ada waswah ni, tambah lagi satu waswah lagi. Betul tak? Tawaf ni sampai bila kita. Jadi sifat waswah itu hendaklah dijauh
daripada sifat orang mesti sedangkan semain tarawih pun kita lupa rakaat 8 ke 10 ke nanti fikir imam. Baik, kita cukup insya-Allah nanti dari semasa ke semasa kita cuba juga untuk merincikan lebih lanjut untuk episod-episod akan datang juga insya-Allah. Ada satu komen Cik Zawawi Abdul Rahim katanya pergi haji ni, pergi umrah ni jemputan daripada Allah Taala. Mana-mana biarpun duit mungkin dah cukup, dapat surat panggilan dah diterima, kursus dah hadir, kunduri doa selamat dah dibuat. Namun jika Allah Taala tak izinkan kita ke sana, sesiapa pun tak boleh halang kehendak Allah Taala. Ini satu rezeki juga Ustaz dan Ustazah kan. Saya setuju tu. Sebab kalau jemputan daripada Allah Taala, apabila Allah Taala jemput jangan tolak. Masya-Allah. Kalau dah semua kesihatan okey, semua apa semua sekali kan, dah sihat, kita kena pergi juga sebab kita kena utamakan Allah SWT daripada urusan dunia kita. Menerusi tabung haji ke apa kursus-kursus itu satu jalan yang mana itu satu yang utamanya jemputan dari Allah Taala. Tapi macam kita sebut satu istitaah tadi Ustazah dari sudut kesihatan. Dalam tempoh pandemik COVID-19 sekarang ni, kalaulah tiba nauzubillah, bukanlah kita minta, tapi macam mana pula kita perlu ambil cakna juga isu COVID ni dan juga dalam manasik haji nanti. Ustazah. Berkaitan dengan kerja haji dan berlaku kita katalah wabak ataupun COVID-19 ni, pihak tabung haji telah buat satu mutakarah yang bentang tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan COVID. Sebenarnya ada satu kertas yang kita bincang dalam mutakarah. Jadi di sini Ustaz dah bawa beberapa contoh sahaja, yang kertas tu panjang lebar. Jadi Ustaz dah buat contoh, di antaranya ialah berkaitan dengan niat. Kita kena faham, kalau musim biasa yang tidak COVID ni, niat bersyarat buat kerja haji kita tak benar. Bimbang takut nanti tak dapat haji kan. Itu keputusan kita lah, keputusan muzakarah. Kalau tidak musim COVID, kita tak boleh niat bersyarat kerja haji. Berbeza dengan umrah. Tapi dalam musim COVID ini, kita ajar jemaah haji supaya niat bersyarat untuk dia boleh keluar daripada ihram. Contohnya misalnya kita katalah kita niat haji saja, aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya. Sekiranya berlaku halangan COVID ataupun arahan daripada pihak berwajib kata tak boleh melakukan kerja-kerja haji, maka aku akan bertahlul. Kita sebut musim COVID bertahlul. Bertahlul maknanya kita akan bergunting. Berbeza dengan yang biasa kita kata aku akan jadi halal. Aku akan jadi halal. Kalau kata aku akan jadi halal, secara automatik kita jadi halal, tidak dalam ihram lagi. Tetapi kalau kita kata kita buat syaratnya aku akan bertahlul, maknanya aku akan bergunting, kita keluar daripada ihram setelah kita gunting rambut. Selagi kita tak gunting rambut, maknanya kita tidak jadi halal. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita tunggu, takut ada arahan baru. Sebelum kita nak bertahlul, kita tunggu dulu. Takut ada kerajaan Saudi buat arahan baru supaya kita boleh menyelesaikan ke macam mana. Sampai begitu kita ajar dalam itulah, dalam konteks niat ya. Dalam musim COVID ni. Itu panjang lebar ya. Usah dah sikit ya. Itu pertama. Yang kedua ialah contoh memakai pelitup muka bagi wanita. Orang lelaki tak ada masalah kan. Dalam ihram orang lelaki tak apa, tak ada masalah. Orang perempuan tak boleh tutup muka dalam ihram. Kalau tutup kena bayar dam. Itu. Tetapi dalam musim COVID boleh pakai sebab bila arahan daripada pihak berwajib mengatakan wajib setiap orang pakai mask pelitup muka. Jadi bila ada arahan keseluruhan macam tu, maknanya setiap jamaah haji tidak perlu bayar dam. Kalau berlaku arahan daripada pihak wajib suruh pakai, maknanya kita tak perlu bayar dam. Sebab kalau pakai sepatutnya hukum asalnya kena bayar dam. Tapi bila ada arahan daripada pihak berwajib, maka damnya kita kata tak kena dam. Tapi kalau sekiranya tidak ada arahan daripada pihak berwajib, tapi kita sendiri nak jaga kesihatan kita, macam kita sekarang ni kan tak wajib pakai ni kan, tapi kita nak jaga kesihatan kita, maknanya kalau kita pakai semasa dalam ihram, kita kena bayar dam sekali. Semasa dalam ihram sekali tu bayar sekali sahaja. Semasa dalam ihram bayar sekali saja. Walaupun kita pakai beberapa kali, semasa dalam ihram tu ya kita kena bayar dam sekali saja. Kalau tidak ada arahan. Itu beza ya. Itu contoh pelitup. Begitu juga masalah PPE. PPE yang doktor, jurawat yang kena pakai baju. Yang warna biru. Penuh tu kan. Penuh tu kan. Tapi dia dalam ihram.
dalam ihram memanglah kita kata tak boleh pakai baju berjahit apa benda kan. Orang lelaki yang dia sebab orang lelaki lah. Tak boleh pakai baju berjahit kan. Tapi dia pakai benda tu dengan stokingnya mengapa dipakai. Jadi dalam hal ini sebab ini adalah untuk beberapa orang tertentu. Bukannya kepada semua jamaah haji. Maknanya dia kena bayar dam sekali semasa dia dalam ihram dia pakai pakaian macam tu. Kita buat keputusan kena bayar dam sekali sahaja. Sebab dia bukan arahan menyeluruh kepada jamaah haji, hanya jurawat dan doktor sahaja. Jadi dia kena bayar dam sekali semasa dia dalam ihram bertugas dengan pakaian macam tu. Dam pun tak banyak, 60 riyal je dam pun, bukannya banyak. Pakai yang berjahit apa ni 60 riyal saja, sedekah pada fakir miskin Arab Saudi kan. Okey. Itu yang kedua. Okey, satu lagi masalah tawaf wada kan. Tawaf wada kalau sekiranya ada arahan daripada pihak berwajib mengatakan keadaan sekarang tidak selamat untuk kita bertawaf apa, maknanya tawaf wada tidak wajib lah. Tidak wajib kalau ada arahan. Tetapi kalau tak ada arahan, tak ada apa-apa, jadi itu balik kepada hukum asal lah. Maknanya tawaf wada ni wajib. Kita kena tawaf lah. Itu kita tak hukum tu. Tapi kalau ada arahan daripada pihak berkuasa kata tak boleh tawaf wada, maka tawaf wada gugur lah. Tidak wajib ke atas diri kita untuk melakukan tawaf wada. Itu saya dapat. Mana kata Ustazah maknanya semua ni akan kita nantikan juga yang terkini daripada pihak kerajaan Arab Saudi sebelum musim haji bermula nanti kan, sebab ialah ramai yang akan turun ke tanah suci untuk menunaikan haji. Jadi banyak SOP juga yang kita belum tahu lagi macam mana susunan yang diaturkan oleh pihak kerajaan Saudi. Cuma yang tawaf wada tadi saya nak tambah. Yang tawaf wada tadi sebab ada juga orang faham, dia kata tawaf haji sekarang ni tidak ada tawaf wada. Kita kena faham juga tawaf wada itu ke masa wabak je. Masa ada arahan keluar daripada pihak Saudi kata tak boleh tawaf sebab ada wabak, ada jangkitan, ada masa tu je yang tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Bukan kata sepanjang masa tak tawaf. Mestinya musim tu je lah, musim wabak itu. Sikit Ustazah kalau boleh saya tanya berkenaan dengan kalau andai kata macam dia kata tadi lah, kita sama sana tiba-tiba kita kena COVID pula. Apa yang perlu dan tak perlu kita lakukan? Itu kena tengok keadaan lah, karantin tu berapa hari. Kita kena tengok keadaan karantin tu lah. Sebab just kita kalau kita kata tidak menyeluruh, mungkin kita karantin untuk diri kita je. Jadi karantin diri kita ni tidak ada larangan untuk kita tak boleh tawaf, tak boleh sa'i, nak pergi wukuf, tak ada kan. Cuma kalau wukuf kita boleh bawa, kalau kata kita boleh bawa, tabung haji akan sedia untuk secara berasingan nak dalam keadaan karantin pun kita boleh bawa pergi lalu sekejap saja dia wukuf tu boleh. Itu boleh diusahakan. Kalau tidak menyeluruh boleh usahakan. Tabung haji bahagian kesihatan boleh sediakan untuk mendapatkan wukuf. Sebab wukuf itu ada rukun. Kalau tak dapat wukuf maka tak dapat haji. Dan kita boleh pasti yakin insyaAllah para pembimbing, para petugas pun dah disiapkan untuk keberangkatan Dhaifur Rahman untuk tahun ini. Dan insyaAllah ini baru episod pertama. Nanti kita akan sama lagi untuk minggu depan. Dan mungkin untuk episod pertama ni sebagai kesimpulan lah sedikit daripada Ustaz dan Ustazah kita hari ni. Ustaz Engku silakan. Silakan. Ustazah dulu. Ustazah dulu. Silakan. Boleh. Saya nasihat kepada bakal jemaah haji yang dapat tawaran pergi ke Mekah pada tahun ini, maknanya hendaklah jaga kesihatan dia, jaga kesihatan walaupun kita katalah kerajaan Saudi tidak mewajibkan pakai pelitup muka, penjarakan, maka kita sendiri mesti berhati-hati dan berjaga-jaga supaya kita dapat buat ibadat dengan sempurna, tidak dijangkiti, tidak dikarantin maknanya kita boleh melaksanakan ibadat itu dengan sempurna, boleh pergi masjid dengan sempurna, boleh tawaf dengan sempurna. Jadi walau bagaimanapun kesihatan itu penting, mesti jaga walau di mana kita berada. Itu saja. Doakan sihat walafiat sahabat-sahabat kita insya-Allah. Ustaz, saya tambah yang Ustaz tadi, berartinya bagi jemaah tahun ni lah kan. Apa saja SOP yang dikeluarkan kita kena patuh. Sama ada daripada pihak kerajaan Arab Saudi ke, kerajaan Malaysia ke, tabung haji di sana, kita kena patuh. Sebab apa? Sebab tujuan utama kita nak pergi haji, kita nak dapat haji yang sempurna. Kalau boleh kita nak wukuf sempurna, nak bermalam di Muzdalifah sempurna, kemudian
di Mina pun sempurna sebagai usaha ikhtiar kita untuk jaga penyakit kan. Jangan pula saya Allah Ta'ala ada, tak apalah, tak guna sebab dia kan. Jadi itu yang penting lah. Sebab apa? Sebab apabila ada penyakit ataupun ada halangan ni, tumpuan kita kepada ibadat tu tidak fokus dah. Jadi kita nak fokus kepada ibadat. Jadi untuk fokus ibadat kita kena tengoklah kepada orang yang berautoriti, yang berkuasa, yang mengeluarkan, kita cuba patuh. Dan yang kedua, setelah kita patuh, kita berserah pada Allah Ta'ala. Jadi sebelum berangkat, kita banyak-banyak berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mudahkan segala segala usaha kita untuk berangkat. Sama ada dari segi kesihatan ke, sama ada dari segi perjalanan ke, penerbangan ke, berangkat ke, belah-belepah ke, naik kapal terbang ke, duduk di sana. Kalau boleh, segala urusan itu selesai. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala sempurnakan ibadat haji saya pada tahun ini kan. Jadi kita mengharapkan pertolongan Allah saja. Orang lain tak boleh buat apa. Tabah haji pun tak boleh apa. Tabah haji hanya buat urusan saja kan. Yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi untuk menentukan Allah SWT, kita lah. Kita tabah haji lah. Tabah haji dia buat cara tabah haji supaya hajat lah, kita berdoa lah supaya urusan tu selesai kan. Bagi jemaah haji pun perlu juga supaya banyak bersabar, banyak apa-apa. Sebab ujian haji ni macam-macam datang pada kita kan. Ujian Allah Ta'ala pun tak tahu apa akan tipu pada kita kan. Jadi kita sebelum benda tu datang, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita selamatkan. InsyaAllah Allah Ta'ala ni pemurah, penyayang. Allah Ta'ala pemberi, macam-macam Allah SWT. Cuma dia nak kita minta saja. Jadi kami di sini pun berdoa insya-Allah jemaah haji pada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan pulang dengan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang turut titipkan komen. Terima kasih atas pencerahan pagi ini terbaik. Ikim dan tabung haji, dan juga Pak Karim Yusof pun mendoakan pada yang dapat tawaran haji tu didoakan mendapat haji mabrur, selamat pergi dan kembali macam Ustaz Tengku sebutkan tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah atas masa yang diluangkan untuk hadir pada hari ini. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak juga lembaga tabung haji. Jumpa minggu depan untuk edisi ataupun episod yang kedua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lambaian Kaabah kita hari ini. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku
Aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku,